Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pakistan. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Musi, Tuan Bilal, muslim-muslimat yang dipraktiskan. Alhamdulillah kita sudah masuk bulan Sya'ban dan bulan Rejab telah berlalu, insyaAllah. Dah kita sampai dengan selamat bulan Ramadan. Dan pada malam ini saya diminta oleh Tuan Musi untuk membicarakan tentang isu semasa. Dan sebelum itu, marilah kita sama-sama bukakan dada dan perasaan kita. Sebab tajuk ini barangkali tajuk yang sangat sensitif. Tajuk yang barangkali ditafsirkan oleh dua kesimpulan berbeza. Dan hari ini marilah kita tengok secara adil dan bukalah perasaan kita untuk melihat tentang kisah antara darjat yang dunia letakkan pada Islam serta bagi Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zahara al-fasad bil bahri bima kasabat aydin nas yuzikuhum badal ya'malu ma'ahum yarji'un sallallahu alaihi wasallam. Telah jelas kerusakan di daratan dan lautan sebab tangan-tangan manusia yang melakukannya, supaya kami mengenakan akibat daripada tangan manusia, mudah-mudahan mereka kembali kepada kebenaran. Tuan-tuan, inilah barangkali kemusnahan dan pasrah yang berlaku di dunia kita, khususnya dalam peperangan menyumbangkan kerusakan yang sangat pahit. Pagi ini mari kita lihat dua negara yang pernah berperang dan sedang berperang, yaitu Palestin dan Ukraine. Palestin telah diserang oleh Yahudi sejak daripada tahun 1948 dan berkali-kali umat Islam dibunuh, daripada peristiwa Yasir, kemudian peristiwa Syabra Syakila, peristiwa tahun 1967, peristiwa yang berlaku akhir sekali pada tahun lepas bulan puasa, dan dunia tidak banyak mengambil perhatian. Bangsa-bangsa itu akan bersidang dan kemudian tidak ada tindakan yang diambil. Berbeza dengan peperangan yang berlaku di Ukraine yang berlaku 2 minggu lepas. Ukraine ialah bekas negara Soviet Union, diserang oleh Rusia, dan dunia sedang berbincang, menyebabkan dunia terpecah pada dua blok 1 dan 2, blok Amerika NATO versus blok Rusia. Tuan-tuan, kita lihat Palestin. Palestin asalnya daripada negara Syam. Syam ialah negara Islam yang besar yang wujud sebelum Rasulullah lagi. Kemudian dalam Perang Dunia Pertama, Yahudi bersama Amerika, British, Perancis merancang untuk menjatuhkan kerajaan Islam Osmaniyah. Maka jatuhlah kerajaan Osmaniyah dalam tahun 1916. Kemudian negara yang besar ini, Syam, yang terkenal dalam sejarah Islam sejak Rasulullah, telah dibahagikan kepada negara-negara yang kecil, termasuklah Palestin, Jordan, Lebanon, Syria dan lain-lain. Maka kawasan besar ini dikecilkan. Maka bersedialah Palestin yang asalnya bumi yang sangat subur, dan demikian juga kita lihat Ukraine. Ukraine ialah sebuah daerah dalam Soviet Union. Jadi peperangan yang dilancarkan oleh Rusia sekarang ialah peperangan saudara, iaitu sebahagian daripada wilayahnya yang telah dimerdekakan apabila tahun 1991 angkara kemerdekaan ini juga disebabkan oleh Amerika. Amerika lah yang telah menjadikan Rusia telah jatuh berpecah pada tahun 1991. Maka antara yang berpecah di Eropah ialah negara Estonia, Latvia, negara Belarus, negara Ukraine dan lain-lain. Di sebelah barat, di sebelah timur, tuan-tuan, negara umat Islam, Kazakhstan, negeri Uzbekistan, Kyrgyzstan ialah negara yang juga bersama dengan Soviet Union pada masa dulu yang telah merdeka daripada induknya. Sekarang Rusia telah menyerang Ukraine, maka dunia menyatakan sikap yang berbeza sama sekali apabila Yahudi menyerang Palestin. Kita kenal kembali nasib yang diterima oleh Palestin. Sebaik saja mereka masuk ke Palestin, menghalau penduduk tempatan, membunuh sebahagian besarnya pada tahun 1948 yang kita sebut sebagai Nakbah.
Dan kita lihat begitu dahsyat, tiada siapa yang menolong mereka. Mereka lari ke sempadan dan mereka diberikan perlindungan di pelayaran. Kemudian datang tentera Israel membunuh mereka seluruhnya dalam tahanan ataupun dalam pelarian Syabra dan Syatila. Dan itulah nasib Islam, tiada siapa yang kisah. Berbeza dengan nasib yang menimpa Ukraine. Ukraine merdeka daripada Soviet Union pada tahun 1991. Kemerdekaan ialah ada syarat-syaratnya. Tidak boleh menjadi negara yang berpihak kepada Timur dan Barat. Tidak boleh menyebelahi NATO, tidak boleh menyebelahi Eropah. Dan hendaklah Ukraine tinggal berkecuali sampai bila-bila. Itulah perjanjian dengan Soviet Union. Apabila Soviet Union, Rusia memberikan kemerdekaan kepada Ukraine. Tetapi Ukraine telah belok. Dia telah berpihak kepada Eropah dan bercita-cita untuk menjadi ahli NATO yang melanggar perjanjian asal kemerdekaan mereka. Rusia sekarang menyerang Ukraine di atas dasar ini. Dan kita lihat juga Palestin daripada tahun 48 sampailah tahun 2022, 2011, 2021 mereka akhir sekali diserang oleh Yahudi dan tiada siapa yang membela mereka. Kita lihat Rusia sekarang telah declare perang 2 minggu lepas. Dunia telah bertindak, yang satu menyebelah satu belah, yang satu belah lagi menyebelah satu belah yang lain. Dan kita lihat di sinilah kenapakah Rusia mengisytiharkan perang ke atas Ukraine. Sebab pertama, Ukraine telah belok perjanjian. Yang kedua, berpakat dengan mereka untuk memberikan ruang Ukraine untuk mengambil negeri Crimea di bawah. Crimea inilah yang tidak disebut dalam televisyen kita. Tujuan Amerika mencetuskan peperangan ini dengan berkampung di Poland supaya Rusia menyerang Ukraine dan menuduh Ukraine menuduhkan Rusia adalah jahat. Sebagaimana ketika perang Teruk satu masa dulu, Kuwait ialah sebahagian daripada Iraq. Nama asal Kuwait ialah Basrah, pelabuhan kepada Iraq. Apabila kejahatan Yahudi dan British termasuk mereka pisahkan dan menjadikan negeri Basrah ini menjadi Kuwait. Dan mereka bercita-cita untuk mengambil Kuwait ini. Tetapi rahsia ini diketahui oleh Saddam Hussein. Lalu Saddam Hussein mengambil Kuwait lebih awal daripada mereka, dan Amerika mengisytiharkan Iraq telah menyerang Kuwait dan haruslah dunia bersatu untuk menghukumi Iraq. Dan demikianlah sekarang. Skrip yang sama digunakan, dan dialah yang perobok supaya Rusia menyerang Ukraine. Dan apabila Rusia menyerang Ukraine, sebagaimana skrip di Iraq, maka Amerika kita jangka akan bertindak menyatukan dunia dan untuk meletakkan hukuman ke atas Rusia. Itulah skrip yang telah dilakukan selama ini. Dan tuan-tuan, sebenarnya Amerika sudah lama ingin mengambilkan Crimea. Crimea ini sebahagian daripada kawasan Ukraine. Ukraine telah dimerdekakan, tetapi Crimea diambil balik oleh Rusia. Rusia ambil negara dia sendiri, tak ada kena-mena dengan Amerika. Dan sekarang kita lihat Crimea ini duduk di Laut Mati, Laut Hitam, yang sangat strategik, menjadi rebutan antara Rusia yang sudah pun dia mendapat bumi ini dan menjadi negara berdaulat dalam Rusia. Dan Amerika melihat inilah satu potensi yang sangat besar untuk kuasai dunia. Dan begitu juga Turki, bahawa asalnya bumi ini bumi Turki. Ketika Osmaniyah, maka tiga negara sedang klaim bumi yang sama. Dan Rusia telah mendahului. Rusia mengambilnya sebagai wilayahnya, dan Amerika sangat tidak puas hati sebab dia ingin ambil Crimea ini sebagaimana dia ingin ambil Kuwait. Dan akhirnya dalam cerita Kuwait, tuan-tuan, dalam cerita Iraq, Amerika yang menyerang Iraq, yang bersalah ialah Iraq. Tuan-tuan, dalam kes ini mesti Rusia yang bersalah. Sebab dalam skrip lama, Amerika yang menceroboh Iraq dan Saddam Hussein dipersalahkan. Dan Amerika keluar sebagai hero dunia dan Iraq sebagai pengganas. Itulah nasib Islam. Kita pahami betul-betul apa yang berlaku di sini sama skrip dengan apa yang berlaku di Iraq. Dan sekarang kita jangkakan dia akan bukakan majlis ini bahasa bersatu, dan untuk Rusia dan seluruh dunia akan memberi mandat kepada mereka untuk menyerang kawasan yang berkenaan. Tuan-tuan,
Kita lihat, apabila sahaja Rusia menyerang Ukraine, maka segera bersidang dalam minggu sama. Coba tengok tuan-tuan, betapa pantasnya dapat mengumpulkan seluruh dunia. Dan apabila Rusia ingin menceritakan kenapakah dia menyerang Ukraine, kerana inilah yang diprovok oleh Amerika, dan dia hanyalah bertindak untuk menjaga kawasannya. Dan dunia bersidang segera minggu yang sama, 1 Mac, dan 140 buah negara keluar daripada persidangan ini untuk menunjukkan bantahan kepada Rusia. Mereka bersatu. Apabila Yahudi diserang, maka segera mereka bersatu, sebab di Ukraine ialah negara Yahudi, presidennya Yahudi, Perdana Menterinya Yahudi, dan rakyat mereka adalah rakyat yang minoriti di Ukraine. Bagaimanakah dalam pilihan raya Yahudi boleh menang? Kalau tidak dengan tipu daya ataupun rasuah yang besar-besaran. Dan mereka merancang untuk sesuatu di Ukraine. Sebab disitulah orang Ukraine lah yang dibawa ke Palestin untuk menjadi bumi Israel semasa dulu. Orang Rusia lah yang dibawa masuk ke situ, orang Amerika dibawa masuk, dan mereka berkumpul Yahudi di Palestin. Dan kita lihat mereka bersatu dan keluar ramai-ramai. Yang bersama Rusia hanyalah sedikit, yang berkecuali sebahagian. Kita banding dengan apa yang berlaku kepada Palestin. Tengok Palestin, seluruh negara menyerang, ataupun Yahudi bersama dengan Amerika menyerang seluruh negara Arab tahun 1967. Apa yang berlaku? Kemudian dengan lewatnya mereka bersidang bersatu-satu. Ada yang tidur dan ada yang bercakap, dan kemudian keputusannya kita kutuk Yahudi. Itulah keputusannya. Dan lepas itu Yahudi terus mengganas. Tidak ada tindakan sebagaimana yang berlaku apabila Yahudi ataupun Ukraine yang sebahagian rakyatlah Yahudi diserang, berbeza sama sekali dengan apa yang dilakukan kepada Palestin. Double standard. Inilah seluruh orang kafir boleh bersatu apabila menghadapi Islam, dan seluruh dunia bersatu untuk membela Yahudi ataupun Israel. Tetapi tuan-tuan, apabila nasib Palestin, mereka biarkan. Mereka bersidang tetapi tidak ada tindakan. Tuan-tuan, lebih malam, orang yang membunuh Islam, Menachem Begin, Shimon Peres, Perdana Menteri Yahudi Israel, telah diberikan hadiah Nobel Prize, hadiah keamanan dunia. Apabila membunuh Islam, diberikan hadiah keamanan. Maksudnya orang Islam adalah pengganas. Bila bunuh Islam, maka dia diberikan Nobel Prize, hadiah keamanan, supaya menghina Islam. Termasuklah si perempuan tadi yang membunuh Islam di Myanmar, dan dia diberikan hadiah keamanan. Di belakang dia adalah Yahudi, dan Yahudilah memberikan bantuan kepada orang ini untuk membunuh umat Islam di Myanmar, dan dunia mendiamkan diri. Dan apabila umat Islam telah habis dibunuh, sama ada di Myanmar, sama ada di Bosnia, ataupun di mana saja, maka mereka pembangun, marilah kita tolong orang yang bertindak sini menjadi hero. Mereka bagi ruang untuk bunuh semuanya, termasuk Palestin. Mereka bagi ruang bertahun-tahun supaya Yahudi membunuh umat Islam. Lepas itu bangsa bersatu pun bersidang. Bangsa bersatu bersidang apabila ruang diberikan sepenuhnya untuk mereka membunuh umat Islam. Itulah dunia antara dua raja. Tuan-tuan, kita lihat, sebaik saja Presiden Putin menyerang Ukraine yang dunia tidak tahu apakah sebabnya, maka Yahudi, pemimpin Amerika bernama Lindsey Graham, seorang Yahudi, minta supaya segera orang membunuh Putin. Sedangkan apabila dia membunuh Islam, tak ada siapa yang minta supaya dibunuh pemimpin Yahudi. Tetapi dia telah memberikan hadiah. Siapa yang berjaya membunuh Putin, maka itulah penyelesaian, kata senior US Senator ini. Dan itulah sikap mereka apabila berdepan dengan apabila menimpa diri mereka. Amerika, inilah yang disebut oleh dia. Dia mencari siapakah yang dapat membunuh Putin, dan dia sendiri melihatnya, dan sekarang sedang bertindak apakah yang mereka akan lakukan. Mereka berkumpul di Poland, tentera Amerika sudah berada di Poland,
tuan-tuan, saya tak percaya kepada berita yang disiarkan oleh CNN. Saya cuba cari berita-berita, tajuk berita yang dikeluarkan oleh akhbar Islam, sama ada di Rusia, di Ukraine ataupun di Timur Tengah. Dan kita lihat bagaimanakah yang disebut di sini ialah masuknya tentera Rusia ke Ukraine, dan Biden minta supaya segera orang Kristian, orang Yahudi keluar segera. Mereka minta segera orang Yahudi diselamatkan. Cuba tengok bagaimanakah Palestin. Apabila mereka diserang, maka di situlah duduknya orang Palestin dan hanya menunggu bom yang datang ke mereka. Tetapi Amerika sudah menyatakan kepada Yahudi ini ialah Presiden Ukraine dan dialah seorang Yahudi tulen yang membantu Amerika untuk menghancurkan Islam di Palestin. Ini dia. Inilah yang menjadi presiden sekarang, Presiden Ukraine. Dan dialah yang bersama dengan Perdana Menteri Yahudi untuk menghancurkan Islam di Palestin. Tiba-tiba dia lantik menjadi Perdana Menteri di atas konspirasi yang dilakukan oleh Yahudi kepada penduduk Ukraine. Penduduk Ukraine ada umat Islam, tuan-tuan. Ada orang Tatar, kebanyakannya Tatar ini Islam. Ada penduduk asal dan ada penduduk Yahudi. Sekitar 1% Muslim, 1%, tetapi mereka yang menang. Kalaulah ikut demokrasi, tak mungkin Yahudi menang apabila dia hanya ada 1%. Dan Perdana Menteri juga Yahudi. Satu-satu negara dunia yang presidennya Yahudi, Perdana Menterinya Yahudi ialah Ukraine. Dan itulah memberi aset yang besar kepada Israel untuk menjadi negara satelit kepada Israel, tuan-tuan. Ini ialah Yahudi, Ketua Rumah Putih Amerika, semua Yahudi yang terlibat. Namanya Sullivan, yang mengatakan bahawa segeralah orang Amerika keluar daripada Ukraine sebelum peperangan berlaku. Dan dia sudah tahu bahawa peperangan akan berlaku, dan dialah bapa Yahudi yang besar dunia, dan dialah yang memegang kuasa di Rumah Putih, tuan-tuan. Dan kita lihat apakah yang berlaku seterusnya. Ini ialah Perdana Menteri Israel sekarang. Segera orang Yahudi dibawa keluar daripada Ukraine. Selamatkan orang Yahudi itu utama. Tetapi bila Palestin dibom, Gaza dibom, mereka biarkan di situ supaya semuanya mati. Tetapi sekarang semua dunia mengambil orang Yahudi yang berada di Ukraine untuk dibawa balik ke Israel. Rupa-rupanya orang Yahudi di Israel dengan orang Yahudi di Ukraine anak beranak. Mereka satu keluarga. Dan orang ini akan dibawa untuk masuk rumah keluarga mereka di Israel. Dan tuan-tuan, itulah umat Islam, sejarah, berita yang berat sebelah. Dan saya nasihat tuan-tuan, bila mendengar berita yang berputar pada CNN, kena tapis berkali-kali. Saya tidak percaya. Dan ini pun saya ambil pada berita barat, saya terjemahkan ke bahasa Inggeris, tuan-tuan. Ini juga berita Arab, saya terjemahkan ke bahasa Inggeris. Dan Israel akan membantu Ukraine sebab Ukraine lah bumi Yahudi. Itulah sebabnya peperangan berlaku. Dan tuan-tuan, kita lihat segera makanan dihantar ke Ukraine oleh Israel. Israel apabila hari pertama peperangan terus membawa makanan, membawa pakaian, ubat-ubatan. Walaupun mereka hanya 1% di Ukraine. Ukraine ialah satelit kepada Israel. Dan tuan-tuan, Putin ialah bukan komunis, dia adalah beragama Ortodok, Kristian. Ortodok, dia berperang dengan Yahudi sejak pada zaman Rasulullah lagi. Dan rupa-rupanya Putin bukan komunis, dia adalah pengikut Ortodok. Ortodok lebih rapat dengan Islam berbanding dengan Kristian. Yang selalu perang dengan Islam ialah Katolik, Protestan. Tetapi yang paling hampir dengan kita ialah Ortodok. Presiden Putin adalah pengikut Ortodok. Dan kita bandingkan, tuan-tuan, apabila Palestin dibom, rakyat Palestin yang kelaparan, 1 juta penduduk Gaza kelaparan, siapa yang kisah? Bangsa bersatu melihat, ya kita kesian, kita merayu supaya dunia menolong Palestin. Mereka tidak tolong. Ini beza dengan apa yang berlaku oleh Yahudi di Ukraine. Bila Yahudi diserang di Ukraine, walaupun ada ramai lagi orang lain, mereka hanya kisah orang Yahudi. Dan apabila Islam diserang di Gaza, maka itulah nasib Islam. Dan apabila
Umat Islam telah dikepung di dalam Gaza dan dikepung setiap penjurunya oleh dinding yang tebal seolah dalam penjara, yang terbuka lah hanya ke laut. Mesir pun sekat, apatah lagi Israel. Maka duduklah orang Palestin dalam Gaza yang kecil sebesar Kelang barangkali. Maka umat Islam memberi bantuan, dipimpin oleh Turki, membawa kapal flotilla yang kita terkenal yang lepas dengan tujuan untuk memberi makanan orang yang lapar di Palestin. Apa yang berlaku? Segera diserang oleh Israel supaya makanan tak sampai. Coba tengok, makanan untuk disampaikan kepada orang yang sedang lapar ini pun dinafikan oleh Yahudi. Dan tuan-tuan sekarang, mereka segera memberikan bantuan kepada bangsa mereka yang bukanlah segenting apa yang berlaku di Gaza satu masa dulu. Dan inilah kapal Turki yang diserang oleh Israel. Dan kita lihat bahawa bagaimana mereka yang tergabung. Dan di sini juga ada orang Malaysia yang sama-sama membawa misi yang amanah ini, membawa makanan. Dan kapal ini bertolak daripada atas menuju ke laut, lalu ikut Israel dan diserang hampir di negara Israel. Dan makanan kita tidak sampai ke Gaza. Untuk sampai makanan tanpa senjata pun kita ada masalah. Dan itulah nasib umat Islam apabila kita lihat dunia hanyalah melihat dan kita di Malaysia berdoa dan sedikit bantuan kita bagi. Itu saja. Dan mereka menderita dibandingkan apa yang berlaku sekarang. Sekarang kita lihat apakah yang sebenarnya. Apakah yang sebenarnya berlaku di situ. Dan kita lihat mengikut Putin bahawa Amerika sudah lama untuk menyerang Rusia. Bukan direct kepada Rusia tetapi kepada proksi Rusia. Di Ukraine ada proksi Rusia. Dan Ukraine sudah hampir dikawal oleh Amerika dan Yahudi. Itulah yang disebut oleh Putin. Oleh sebab itu mereka masuk ke Ukraine bukan untuk Ukraine sebab Ukraine adalah bumi mereka sudah. Sebab Perdana Menteri mereka Yahudi, Presiden mereka Yahudi, bukan Ukraine yang mereka ambil tetapi nak ambil Crimea yang saya sebutkan tadi. Dan inilah yang disebut kalian oleh. Maka Putin memberi amaran kepada NATO, jangan sekali-kali masuk ke dalam Ukraine sebab jangan kami di Ukraine ialah Ukraine harus berkecuali. Dan lebih malam, Presiden ini membawa ke dalam Kesatuan Eropah walaupun belum disahkan lagi. Dengan ini memberikan ruang untuk menjadi ahli NATO yang dilarang dalam perjanjian. Maksudnya Ukraine melanggar perjanjian dan hak diserang oleh Rusia. Sebab mereka melanggar perjanjian. Dan itulah yang disebut oleh Putin. Dan sebenarnya mereka ingin mengambil Crimea, bekas negara Islam. Di sinilah kita lihat orang-orang yang sangat kuat berjuang ketika zaman Osmaniyah. Di sinilah bumi Islam yang sangat ketat. Apabila Osmaniyah ada misi tentera ke atas, maka di sinilah tentera yang dibawa oleh Osmaniyah. Tapi akhirnya kita kalah. Osmaniyah kalah kepada tentera Rusia ketika itu dan Rusia menguasainya sejak pada kurun yang ke-17, 18. Dan sejak itulah Rusia mengambil bumi ini dan Turki juga mempunyai cita-cita untuk mengembalikan wilayah ini ke dalam wilayah Turki. Tuan-tuan, inilah yang berlaku. Dan ini dirancang oleh Biden. Mengikut berita ini, yang merancang perang Rusia ialah Biden, bukan Rusia. Rusia hanyalah bertindak. Inilah yang menyebabkan masuknya Rusia hanyalah respon kepada provokasi yang dilakukan oleh Amerika. Itu yang disebut oleh berita Islam. Berita CNN berbeza sama sekali. Sebab itu saya tidak lihat berita CNN. Kita cuba lihat berita Islam. Kita lihat berita Islam bahawa peperangan yang berlaku di Ukraine telah disebabkan oleh Biden. Biden bertanggungjawab. Itulah yang disebut oleh Iran. Iran mengatakan bahawa dalam kes peperangan di Ukraine, maka di belakangnya lah mafia USA. Itulah yang berlaku. Dan apabila Ukraine telah langgar perjanjian, maka dia berhak diserang oleh Rusia mengikut pandangan Rusia. Dan itulah yang disebut dalam berita ini. Begitu juga kita lihat, setiap kali dia masuk ke, pada awal dia masuk ke Ukraine, maka Putin selalu menyebutkan sebagai An-Nazin Al-Jadad.
Dan dia mengatakan, saya ingin menghalang daripada Ukraine menjadi ini istilahnya neo-Nazism. Neo-Nazism maksudnya yang memerintah Ukraine sebagai Nazi yang lembab. Dia rujuk kepada Yahudi. Yahudi yang seperti inilah yang sedang menguasai Ukraine, dan Putin ingin mengembalikan Ukraine kepada penduduk asalnya, bukan Yahudi. Dan kita lihat peperangan, tuan-tuan, ialah bala. Bala yang besar, sama ada orang yang bersalah tidak bersalah, rakyat biasa akan menderita. Bom dan berbagai-bagai yang kita saksikan. Mereka sempat membawa barang yang sangat sedikit untuk keluar daripada Ukraine. Orang Yahudi tak ada masalah. Kapal terbang sudah siap, bas dibawa mereka untuk dibawa ke sepada Poland. Tak ada masalah. Orang yang bukan Yahudi, coba lihat bagaimanakah mereka melayan orang Yahudi dan bukan Yahudi. Berbeza. Dan kita lihat bagaimanakah mereka memberikan ruang kepada orang Yahudi. Dan umat Islam tertinggal. Umat Islam yang asal di situ, dan umat Islam yang bekerja di Ukraine, umat Islam yang pelajar di Ukraine, dilayan dengan cara berbeza dengan umat Yahudi. Mereka berbesar-besar untuk keluar daripada Ukraine. Dan kita lihat, inilah sebahagian daripada umat Islam juga yang terperangkap, dan peperangan ialah pertumpahan darah yang berlakulah kemusnahan di daratan dan lautan. Dan sebahagian ialah umat Islam yang juga terperangkap. Dan kita lihat umat Islam di Ukraine berdoa supaya Ukraine segera ditamatkan peperangan, supaya apa yang berlaku di Ukraine ini, bardan wa salaman ala Ukraina wa kul alam ila akhiri, supaya alam sama-sama berdoa supaya kesakitan yang dialami oleh seluruh umat di Ukraine berlalu, sebab sangat berat untuk menghadapi peperangan, lebih-lebih lagi senjata besar yang sedang digunakan. Tuan-tuan, orang yang berkulit hitam tertinggal. Orang kulit hitam tidak dibenarkan bebas. Ini sikap Yahudi. Jangankan kebetulan pula dia adalah Muslim, tidak dibenarkan sama sekali. Ini sikap yang mereka lakukan apabila sama-sama menjadi mangsa pada peperangan. Tapi sebahagian daripada kulit hitam tidak dibenarkan untuk naik bas. Itulah yang dinyatakan, dan dia tulis dalam blognya. Dia kata dia adalah kulit hitam, dia tidak dapat bersama dengan orang yang diselamatkan sebab kerana satu-satunya dia kulit hitam. Dalam peperangan mereka masih double standard. Dan kita lihat kenapakah sebenarnya peperangan yang berlaku. Dan kita lihat daripada kacamata, sebenarnya Ukraine adalah asal tanah Rusia. Ketika Rusia nama Soviet Union, Ukraine ialah bumi Rusia. Tak ada kena-mengena dengan Amerika, tak ada kena dengan NATO. Dia bumi Rusia. Sekarang, kalau kamu sudah pecah perjanjian, saya ambil balik. Saya bagi dulu sebab perjanjian, sebab kamu telah belok perjanjian, kamu ambil balik. Dan dia kata, bukan Ukraine tapi my Ukraine. Bumi saya. Yang saya ambil ini sebagaimana Saddam kata saya ambil balik Kuwait. Sebab Kuwait diambil daripada Iraq dan diserahkan kepada Kerajaan Sabah. Sekarang kalaulah mereka ingin masuk, biasa ambil, kata Saddam. Perkataan yang sama disebut oleh Putin. Kalau mereka nak ambil Crimea dan menjadikan Ukraine sebagai landasan mereka, sebagai tempat tapak tentera mereka, sebab mereka sudah mencadangkan supaya kumpulan ini masuk NATO, maka lebih baik saya ambil. Sebab sudah sah mereka melanggar perjanjian dan saya berhak untuk menyerang mereka. Itulah dunia tuan-tuan. Kalau kita belok dalam perjanjian, kita hanya harus terima akibatnya. Itulah yang dilakukan. Ini berita yang tulis oleh masyarakat. Berita ini berita-berita masyarakat, bukan berita mereka. Dan tuan-tuan, dan lebih menyayati, sebab 6 negara ini negara Rusia: Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine, Moldova. Ini asalnya negara Soviet Union. Dimerdekakan ketika kerajaan Soviet Union telah lemah. Mereka yang menjadi dalang untuk pecahnya negara ini. Sekarang kata Putin, saya ambil semua dengan peperangan. Saya akan ambil dengan peperangan. Oleh sebab itu jangan siapa ganggu, saya akan ambil semua ini. Bukan saja Ukraine, tetapi saya akan ambil semua dan jadikan kami sebuah negara asal kami yang besar. Sebab asalnya negara besar. Amerika pecahkan mereka kepada 15 negara. Dipecahkan oleh Amerika apabila
kalahnya Rusia di Afghanistan, maka negara Soviet Union telah terpecah pada 15 kawasan. Sekarang kami nak kumpulkan kembali, sebab negara ini negara asal-usul kami. Asal-usul kami ialah negara ini semua daripada keluarga sama. Dan bukan itu saja. Dan kami bercita-cita untuk membina sebuah New Soviet Union yang besar. Sebab apabila perjanjian telah ditamatkan, maka berhak untuk diserang. Sebagaimana Bani Quraisyah berjanji Rasulullah supaya sama-sama pertahankan Madinah. Tetapi Quraisyah telah belok perjanjian, dia bersama dengan Quraisy. Maka Rasulullah telah berhak untuk memerangi Bani Quraisyah, dan sama ini perkara yang sama akan berlaku. Apabila Quraisyah telah belok dalam perjanjian, Rasulullah berhak untuk memeranginya. Benar, Bani Quraisyah telah dihalau sepenuhnya dan dibunuh lelakinya. Itulah nasib Bani Quraisyah yang belok dalam perjanjian. Dalam antarabangsa, perjanjian tidak boleh dibeloki. Dan kita lihat cita-cita Putin untuk membentuk sebuah negara Soviet Union kembali. Soviet Union yang telah pecah itu, dia ingin kembalikan semula untuk mencantumkan semula negaranya yang telah berpisah. Dan kita bimbang negara Islam di sini juga bimbang diambil kembali oleh Soviet Union. Sebab Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan asalnya ini adalah Soviet Union yang kita lihat gambar ini termasuk negara Islam, bakal diambil oleh Soviet Union atau Rusia. Tak ada siapa yang kisah kalau negara Islam diambil Rusia. Tetapi Ukraine diambil Rusia, maka seluruh dunia berbahas. Dan barangkali tadi telah saya share, kita bagi ruang untuk azan. Apakah sebabnya Rusia ingin membentuk satu blok yang besar? Sebab New World Order juga ingin menjadikan bukan saja ini, dia ingin menjadikan seluruh dunia ini, bumi yang dia sebut sebagai one world leader, one world government, one world currency, one world religion. Ini rancangan Yahudi. Semua orang tahu bahawa Yahudi mengatakan dialah bangsa yang terbaik. Oleh sebab itu dunia harus diperintah oleh Yahudi di bawah New World Order. Amerika itulah budak suruhan Yahudi. Dan Rusia kata, kenapa kami terlibat? Kalaulah kami ingin kembali pada negara kami, dan sebab New World Order, dan Presiden Ukraine ialah daripada New World Order, dan Perdana Menteri juga daripada New World Order. Dan untuk menyekat inilah, maka kita lihat rupa-rupanya Putin beritahu Amerika diperintah oleh Yahudi. Putin beritahu bahawa Amerika sebenarnya bukan Amerika, di belakang Amerika lah Yahudi, keluarga Rothschild yang telah memberikan uang Amerika itu rupa-rupanya uang Yahudi. Itu sebab ada mata sebelah di piramid uang Yahudi itu, sebab yang mereka dulu itu ialah Rothschild telah berikan uang yang banyak kepada George Washington. Siapa dia George Washington? Presiden pertama mereka. Nak menang pilihan raya itu uang Yahudi. Dan Presiden Amerika pertama telah jatuh tunduk kepada Yahudi. Selepas itu seluruh Presiden Amerika mesti tunduk kepada Yahudi, kecuali 2 orang Presiden yang tidak tunduk, ia telah ditembak mati, iaitu John F. Kennedy dan Abraham Lincoln. Dua-dua tak tunduk Yahudi, dua-dua mati. Sebab perjanjian Yahudi dengan Amerika ialah seluruh kegiatan ekonomi harus diserahkan kepada mereka. Tuan-tuan, duit yang ada sekarang oleh mereka tidak disandarkan kepada komoditi emas, perak ataupun apa-apa. Hanyalah uang fiat yang dikeluarkan berdasarkan kepada negara yang keluar uang. Dan ini tidak ada langsung nilai. Apabila mereka telah kalah, uang mereka langsung tidak ada nilai, macam uang Jepun dulu. Dan itulah Rusia ingin jadikan uang ini dibatalkan. Dan Rusia ingin membentuk satu mata wang dunia yang baru, yaitu berdasarkan kepada emas ataupun kepada Bitcoin ataupun kepada digital. Kita bagi ruang untuk azan dulu.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله Alhamdulillah, pada zaman kita lihat Rusia mengajak dunia untuk boikot duit fire Amerika yang tidak ada nilai. Uang Amerika hanya dijamin oleh kerajaan Amerika. Sekiranya kerajaan Amerika telah tidak ada, uang itu tidak laku satu sen pun. Dan sifat daripada bank dunia ialah interest yang sangat tinggi. Dan itulah sebabnya Putin mengajak dunia supaya lari daripada sistem yang di bawah sistem US dollar. Dan bagaikan sistem baru, kita tak tahu. Dan dia minta supaya sistem Yahudi, uang yang kertas yang dikeluarkan dengan jaminan kerajaan ini dihapuskan. Dan kita kembali kepada emas. Dan oleh sebab itu, Rusia telah dari segi ekonomi telah berperang lama dengan mereka. Dan ini tidak highlightkan. Saya semua ambil terjemah daripada berita Arab. Saya terjemah ke bahasa Inggeris. Ini dikeluarkan oleh umat Islam di Rusia. Dikeluarkan oleh umat Islam di Ukraine. Saya tidak ambil berita daripada CNN. Oleh sebab itu, kita lihat peperangan yang telah berlaku di antara Rusia dengan Amerika. Dan inilah puakanya uang dunia sekarang. Dia kata, nama saya Jacob Rothschild. Dan keluarga saya ada 500 triliun duit di dunia. Dan ketahuilah, semua bank dunia saya yang pegang. Semua bank dunia kami yang pegang. Dan apabila negara yang berperang, kami beri senjata kepada dua-dua pihak supaya mereka berperang hancur yang kami tinggal kami.
Perang dunia pertama kami bagi dua-dua pihak uang kami. Mereka berperang, kami yang menang. Perang dunia kedua juga kami beri uang pada dua pihak dan mereka berperang, kami menang. Dan itulah yang disebut oleh Hitler. Sekiranya perang dunia ketiga berlaku, yang belakangnya lah Yahudi. Dan inilah yang kuasa ekonomi sekarang. Sekarang Rusia mengajak untuk kembali pada emas, uang dinar kita, dan ataupun uang baru Bitcoin yang kita tidak paham lagi. Dan inilah Rusia mengajak dunia supaya meninggalkan uang kertas mereka. Peperangan ini banyak seginya, bukan satu faktor saja. Dan tuan-tuan, oleh sebab itu Rusia untuk negara dia yang bakal dia bina menggunakan uang yang berbeza dengan mereka. Dan dia berharap uang inilah akan menjadi uang dunia akan datang. Oleh sebab itu tuan-tuan, kita lihat bagaimanakah Amerika memberikan pertolongan kepada Presiden Yahudi Ukraine. Dan dia masih berucap kepada seluruh Parlimen Eropah. Cuba tengok tuan-tuan. Dia berucap kepada seluruh Parlimen Eropah. Maksudnya Yahudi dengan Eropah satu blok. Dan dunia sedang membantu Yahudi. Sebagaimana kita lihat di Palestin dibiarkan. Dan inilah kita lihat, inilah Yahudi yang sama-sama merancang untuk menghancurkan umat Islam di Palestin. Dia adalah Presiden Ukraine sekarang. Dan dia telah masuk dan dia minta supaya Israel tolong Ukraine, sebab Israel lah pakcik kepada Ukraine. Tetapi Israel tak berani. Selagi Amerika tidak bagi green light, maka Israel tidak berani tolong Ukraine. Sebab dibimangi bahawa negara Israel akan hancur dalam satu bom saja. Dibimangi Israel akan hancur sebelum Amerika menolong Israel. Maka Israel mengatakan, kami bersama Rusia, jangan bimbang. Sedangkan jelas dia bersama dengan Ukraine. Tuan-tuan, ya, NATO juga demikian. NATO yang telah mencetuskan peperangan ini. Sebab apabila Ukraine telah diisytiharkan berkecuali dalam perlembagaan mereka yang telah dimasuki oleh NATO, maksudnya NATO lah yang menjadi penyebab kepada peperangan di sini, dan Rusia bertindak. Dan NATO juga belum bersedia untuk menolong Ukraine, belum bersedia untuk menolong Yahudi ini. Dan kita lihat Ramzan Kadyrov, dia adalah sebahagian daripada Rusia sekarang. Dia adalah pemimpin Islam di Chechnya. Katanya dia berzikir satu hari 1 juta selawat. Orang Malaysia tak pernah sampai. Dan setiap tenteranya mesti berjanggut, mesti solat subuh berjemaah. Menteri tentera yang tidak solat jemaah akan dikecam daripada tentera dan kena hukuman. Dan dialah sekarang bersama dengan Putin untuk menentang Yahudi dunia, yaitu Ukraine, yang dibantu oleh seluruh dunia. Dan sekarang ini satu-satunya pemimpin Islam yang bersama dengan Rusia. Dan dia telah menyatukan tenteranya 10,000, dan mereka bertahajud sebelum pergi perang. Mereka bersolat, mereka berselawat. Dan terlihat bagaimanakah bila Ramzan Kadyrov mengisytiharkan perang terhadap Ukraine, Yahudi. Dan mereka sebut Allahu Akbar, bergegar di seluruh 100,000 tentera Islam yang sentiasa solat tahajud. Mereka turun untuk mati, syahid. Dan tuan-tuan, kita lihat ini sebagai tanda kita. Siapakah, belak manakah harus kita berikan pertimbangan? Kita lihat umat Islam yang memang faham apa yang berlaku di Rusia. Dan pemimpin mereka adalah Kadyrov, Ramzan Kadyrov, yang telah bersama Rusia dan menghantar tenteranya sebab dia ada agenda yang lain. Sebab negaranya dimusnahkan oleh Daesh, ISIS. Tuan-tuan tahu siapakah ISIS? ISIS ini ialah belaan Amerika, dilatih oleh Yahudi, dibuangnya oleh Saudi. 3 negeri ini berpakat untuk membentuk Daesh, yang kononnya untuk membentuk negara Islam tetapi untuk memburukkan Islam. ISIS menyerang semua negara dan membunuh ayah kepada Kadyrov. Dan oleh sebab itu Daesh yang dibela oleh mereka ini supaya umat Islam keliru, maka dia sekarang bersedia untuk menentang penaja pada ISIS, Yahudi, yang menjadi penenteri kepada Ukraine
dan dia turun dengan tenteranya bersama-sama. Tuan-tuan, inilah ISIS yang dibiayai oleh Saudi, ditrain oleh Yahudi, dan dibiayai oleh mereka. Dia adalah kepunyaan mereka. Jangan kita keliru. Dan inilah apa yang berlaku di Ukraine. Saya tidak ambil berita daripada Barat, saya ambil daripada umat Islam di Ukraine. Tuan-tuan, oleh sebab itu kita lihat Amerika jadi digambarkan sebagai penyelamat dunia. Tuan-tuan lihat, selepas Perang Dunia Kedua, berapa puluh negara yang diserang oleh Amerika. Dan kita bukakan hati kita. Sekarang Amerika yang ingin menghancurkan blok satu lagi. Dan Amerika telah menghancurkan Vietnam. Vietnam tak ada salah langsung. Dia masuk Vietnam, menghancurkan Vietnam. Dia masuk Cuba, dia masuk Somalia, dia masuk Afghanistan, dia masuk seluruh dunia. Dan ada orang Malaysia yang cinta ke Amerika. Amerika menghancurkan 70 buah negara. Kebanyakan negara Islam, tuan lihat saudara negaranya. Dan ada orang membela Amerika ini sebab dia terlalu banyak tengok filem Hollywood dan dia benci pada Islam. Dia benci Islam pada mereka. Dan kita lihat bagaimanakah sejarah Amerika telah memasuki 70 negara. Dan dalam masa selepas Perang Dunia Kedua, maka itulah jenayah dilakukan oleh mereka. Darahnya berada di mana-mana, tuan-tuan. Dan ingat, ini adalah tentera Yahudi dibiayai oleh mereka untuk membunuh Islam di Palestin, dibiayai oleh mereka. Israel tidak ada wang, tuan-tuan. Dan wang yang digunakan oleh Yahudi untuk membunuh Islam di Palestin adalah wang Amerika yang sangat disayangi oleh sebahagian rakyat Malaysia. Tuan-tuan, kita lihat Yahudi sekali lagi memberi senjata kepada Perdana Menteri Presiden Ukraine supaya hantar senjata kepada rakyatnya, tembak orang Rusia. Ketika perang bermula, maka dia edarkan senjata kepada orang ramai, ambil senjata, tembak orang Rusia. Kita bandingkan dengan Palestin. Tengok yang letak, adakah senjata bagi orang Islam? Yang adalah batu sebiji melawan tentera Yahudi. Ini sikap yang ditunjukkan oleh Yahudi di Ukraine tak sama dengan di Palestin. Ini ialah tentera Amerika. Senjata Amerika diberikan kepada rakyat awam, orang awam, supaya tembak Rusia. Dan kita lihat antara dua jam, apakah yang ada senjata pada pemuda kita? Yang adalah segetar batu, yang adalah jiwa yang kental, yang turun untuk mati. Kalau tidak mati dalam peperangan, kena bom mati juga. Nyawa di hujung bom di Palestin. Dan rumah mereka dibom siang malam. Kali terakhir ialah bulan puasa, bulan pas, tahun pas. Dan kita bimbang bulan puasa ini, maka mereka mengganas sekali lagi. Dan tuan-tuan, kita lihat, kalau tak ada batu dengan lastik berjadilah. Biar kami mati dalam perjuangan. Sifat kanak-kanak. Dan inilah yang berlaku di antara Ukraine dengan Palestin, dua darjat yang jauh berbeza. Dan kita lihat bagaimanakah tentera Yahudi yang dibiayai oleh mereka, dan dia lakukan pada kanak-kanak Palestin yang tidak berdosa sama sekali. Tidak ada perasaan kasih sayang, tidak ada perasaan kemanusiaan, dan mereka lakukan pada pemuda Palestin seperti itu. Dan mari kita berfikir dalam-dalam, kata Tuhan ini. Sebab apakah yang kita sokong ini akan dipersoalkan di akhirat nanti. Kita lihat bagaimanakah tentera Amerika memberikan tentera senjatanya pada Yahudi untuk bunuh Islam. Dan lihat kanak-kanak wanita, perempuan yang hanya 11 tahun usianya dilakukan seperti ini oleh tentera Yahudi yang dibiayai oleh Amerika, baju Amerika yang bagi. Tuan-tuan, mari kita berfikir. Sebab hari ini saya dengar ada seorang Malaysia yang betul-betul menyokong mereka sebab dia banyak tengok filem Hollywood. Tengok orang Islam yang mati di Palestin, tak ada siapa yang kisah. Tetapi orang Yahudi belum mati seorang pun lagi di Ukraine. Belum. Kalau seorang Yahudi mati, maka dia akan harap mayat itu seluruh dunia
tengok mati bila masa di Palestin. Tuan-tuan, Masjid Al-Aqsa kita yang kita baru saja lepas Isra Mi'raj, ini tempat Isra bagi Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj, dan kita diceroboh tahun lepas. Tiada siapa yang membantunya, jauh daripada mereka. Mereka jauh daripada untuk simpati. Apabila senjatanya membunuh umat Islam, mereka tersenyum di sana dan kita masih menyokong mereka. Dan kita lihat bagaimanakah mereka menembak umat Islam. Senjata itu Amerika yang beri itu. Dan tuan-tuan, kita lihat umat Islam dilakukan seperti itu di bumi, di masjid menjadi kiblat pertama kita. Dan dalam satu hadis Rasulullah bersabda, jadi bahkan dalam Imam Ahmad, "Iza fasada al-syam fala kharafikum wa lan tazal taqatun min ummati mansurin la yatuhum man khazarhum hatta taqmasa." Apabila rusaknya Asyam, maksudnya termasuklah Palestin, Jordan dan lain, maka tidak ada kebaikan pada kamu. Maksudnya Palestin, Syam ialah pertahanan terakhir umat Islam. Tetapi kata Rasulullah, "Walan tazalu ta'ifatun min ummati mansurin." Tapi ada sentiasa ada satu kumpulan umatku yang mereka adalah kumpulan yang Allah berikan pertolongan. La yadurhum man khadarhum, dan tidak ada darurat bagi mereka yang tidak menyokong mereka. Hatta takmusah, dan mereka berjuang sehinggalah hari kiamat. Rasulullah berjanji ada satu kumpulan yang mereka ini tidak ada sokong oleh sesiapa dia, tetapi mereka lah kumpulan yang Allah tolong. Kumpulan mana Allah malam? Tuan-tuan, mereka sekarang sedang mengatakan betapa dahsyat, berjenayah kepada Rusia sebab Ukraine telah kelaparan. Apabila bom Rusia masuk ke Ukraine, maka orang Ukraine kelaparan. Apakah mereka sebut kepada orang Palestin? Kita lihat, mereka mengatakan ladang gandum yang besar di Ukraine telah musnah, sedangkan Ukraine adalah sumber gandum dunia pun. Dan oleh sebab itu bekalan gandum akan berkurangan. Saya ambil petik daripada semua daripada umat Islam. Saya tak percaya berita yang dikeluarkan oleh CNN. Oleh sebab itu kita lihat mereka mengatakan bahawa sekurang-kurangnya Al-Jazirah, walaupun Jazirah lah yang dipunyai oleh Yahudi dan mereka, tetapi kadang-kadang ada juga yang kita boleh lihat. Dan kita lihat semua gandum dunia, 1/4 gandum dunia dibekalkan oleh Rusia dan Ukraine. Kalaulah negara ini bersengketa, kita dapati bahawa gandum akan kehilangan, kekurangan. Dunia akan menghadapi krisis makanan. Kita lihat apabila mereka sangat prihatin kepada gandum di Ukraine, tetapi di Palestin mereka menebang pokok zaitun kita. Pokok zaitun orang Palestin ditebang oleh Yahudi, sehingga kita lihat inilah muslimat kita yang menjaga pokok mereka yang ditebang oleh Yahudi, dan mereka tak kisah sama ada orang Islam ini lapar atau tidak, dan mereka minta supaya Islam ini semua mati. Dan ini gambar menyayati masjid ini ada satu lagi pokok yang tidak dihancurkan oleh jontolak Yahudi. Dia pegang pokok itu besar-besar lama-lama. Saya tidak akan pegang, saya akan lepas pokok ini sehinggalah saya mati bersama dengan pokok zaitun saya. Siapa kisah? Adakah dunia kisah? Sedangkan apabila gandum lipung, mereka sedang protes besar-besaran. Dan kita lihat bagaimana kebacik ini. Dia mengatakan, saya akan pertahankan kebun zaitun saya ini sebab inilah satu-satunya pusaka kami. Kami akan pertahankan sebagaimana kami pertahankan Masjid Al-Aqsa. Siapa kisah? Antara dua yang jenis. Inilah pokok zaitun yang tertua di dunia. Usianya 500 tahun, 5,000 tahun. Ketika Nabi Musa dulu, pokok ini sudah ada. Dan kepunyaan seorang Islam di Bethlehem. Yahudi setiap masa untuk buang pokok ini supaya umat Islam mati. Sedangkan sedikit saja orang Yahudi di Ukraine yang mungkin kelaparan, maka dunia membelanya. Dan tuan-tuan, pokok kita juga diserang oleh Yahudi di Palestin. Dan tuan-tuan, kata Putin yang memulakan peperangan di sini ialah Amerika. Dan itulah yang disebut oleh berita kita. Dan kita lihat bagaimanakah kekuatan Chechnya yang dipimpin oleh Ramzan Kadyrov yang telah masuk bersama-sama berjuang bersama Rusia. Umat Islam yang solid, umat Islam 100% umat Islam
yang mereka mesti berjanggut, mesti mereka solat subuh berjemaah, dan mereka mesti berselawat 1 juta satu hari. Inilah tentera yang dibawa oleh yang bersama dengan Rusia. Kita ambil ini sebagai tema tara. Sebab kita tidak faham apa yang berlaku di Rusia, sedangkan umat Islam di sana lebih faham daripada kita. Dan tuan-tuan, inilah punca pada masalah Presiden Ukraine Yahudi yang telah lama merancang untuk menghancurkan Islam di Palestin. Dan kita lihat mereka, ini Presiden Ukraine yang sangat taat kepada Zionis. Dia bertindak dasarkan pada penasihat Zionis. Penasihat dia Zionis yang menghancurkan Islam di Palestin. Ini Perdana Menterinya seorang Yahudi. Ini presidennya, ini Perdana Menterinya yang sama sifatnya. Mari kita faham betul. Dan dia meresi daripada pemimpin Zionis pertama, iaitu Herzl ataupun Theodor Herzl, yang pernah berjumpa dengan khalifah kita terakhir, Sultan Abdul Hamid, untuk minta tanah Palestin, dan ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid. Dan oleh sebab itulah, maka keluarga Rusia inilah yang ambil duit banyak-banyak, bagi duit ke Britain supaya Britain isytiharkan perang ke atas Turki Osmania. Dan perang dunia pertama ialah rasuah uang orang ini, namanya Rothschild, yang kemudiannya membuka bank seluruh dunia, daripada Rusia sampailah ke seluruh dunia. IMF itu keluarga ini yang punya. Tuan-tuan, ini ialah keluarga mereka. Dia kata, kami tak kisah, kamilah yang jaga dunia sekarang. Sejak daripada Napoleon dulu lagi, kami berikan uang kepada yang berperang, sama ada yang sini atau sana, kami semua yang berikan uang, kata komponen ini. Dan inilah yang ingin dihapuskan oleh Rusia, sebab inilah mafia sebenarnya. Dan tuan-tuan, kita lihat peperangan sudah berlaku. Kita berdoa supaya peperangan akan berakhir, sebab nyawa akan melayang, sama ada Islam atau bukan Islam akan sama-sama meranang. Dan kita lihat mereka membakar, dan peperangan ialah membunuh. Sama ada pihak ini atau pihak sana, peperangan adalah membunuh. Dan kita lihat bagaimana Turki pertahankan Krimianya, dan dia menjual drone-nya kepada Ukraine. Turki bersama dengan Amerika, sebab dia adalah negara NATO, dia menentang China. Ini berita Islam, dan cukup menyayat hati, sebab Turki menjual drone kepada Ukraine. Dan kita lihat bagaimanakah senjata yang kita gunakan untuk yang ini akan digunakan oleh Ukraine untuk sebahagian umat Islam China. Maka kita lihat, inilah mereka Turki telah masuk dalam peperangan, walaupun tidak isytiharkan. Turki sudah masuk peperangan. Iran juga masuk peperangan. Dua-dua masuk peperangan. Ini berita-berita daripada negara Islam. Dan tuan-tuan, kita lihat Iran juga sudah masuk peperangan. Walaupun kita lihat dalam berita CNN belum disebut bahawa China, Iran dan Turki telah masuk dalam peperangan ini dalam bentuk apa wang malam. Dan tuan-tuan, China juga mengisytiharkan, sedangkan berita CNN mengatakan tidak isytiharkan. Dalam berita Islam telah mengatakan China telah mengisytiharkan peperangan. Dan kita lihat apakah ini, walauzubillah, bimbang kalaulah dua blok besar akan berlaku dan peperangan dunia akan tercetus. Dan inilah, mengikut kajian Islam, inilah permulaan kepada perang dunia yang ketiga. Dan cukup tak menakutkan, inilah pertamaan ataupun petas peperangan yang sedang berlaku sekarang. Ukraine ialah sebagai tempat peperangan yang berbeda. Dibimbangi takut China masuk pada Taiwan dan yang lain terus, maka inilah dibimbang satu perkara yang besar, ialah peperangan nuklear. Inilah yang sangat dibimbangkan. Dan kita lihat bagaimanakah andanya nuklear digunakan, maka separuh dunia akan hilang. Sedangkan bumi ialah satu-satunya resah yang masih kita ada.
Tetapi ketika umat Islam, ketika dunia takut Rusia menggunakan bom nuklearnya, sedangkan umat Islam di Palestin telah digunakan bom nuklear. Kita lihat bagaimanakah Yahudi telah bom umat Islam dengan phosphorus. Phosphorus ini sebahagian daripada radioaktif yang bahan yang sama untuk menggunakan bom nuklear. Digunakan oleh umat Islam di Palestin. Tak ada siapa yang kisah. Apabila Rusia akan menggunakan nuklear, seluruh dunia telah membantah besar-besaran, dan kita juga membantah. Tetapi apabila umat Islam dibom dengan phosphorus, tungsten ialah bahan radioaktif yang digunakan untuk membuat bom nuklear, digunakan untuk Palestin, tak ada siapa yang kisah. Ini dia tuan. Bom ini dilepas di udara, dia akan keluar seperti hujan. Seluruh kawasan Gaza akan terkena, dan yang terkena ini akan hancur pada dia satu-satu macam plastik. Jatuh dagingnya ke bawah, tinggal tulang. Digunakan di Palestin sejak berpuluh tahun, tiada siapa yang membantah. Dan tuan-tuan, ini tengok, ini yang terselamat. Yang kena tepat, dia akan dagingnya tinggalan ke manusia belum mati. Nampak jantung berdenyut. Apabila daging telah jatuh, ya ini lebih selamat. Dia belum jatuh. Dan inilah kena tungsten di Palestin. Siapa kisah? Inilah dua derajat yang dunia dan umat Islam dipinggirkan. Dan kita lihat bagaimanakah korban yang berlaku di Gaza. Dan kita lihat bagaimanakah maka harus kita memberikan keadilan kepada umat Islam Palestin. Antara dua derajat sebenarnya. Inilah antara dua derajat yang hakikinya. Dan dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "A'udzubillahi rajim. Wa isqala bukal malaikatin wa isqala bukal malaikatin jalan berhadap khalifah. Qalu atana biha may yusbiha wa yusbihu dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa naqaddisu lak. Qul inni a'lamu ma la ta'lamun." Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada mereka, sesungguhnya Aku akan menjadikan khalifah di atas bumi. Maka mereka berkata, apakah Dikau akan menjadikan mereka yang melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di atas bumi? Dan sedangkan kami, kata mereka, ialah golongan yang sedang bertasbih, yang bertasbih dengan segala pujian kamu dan mentakdiskan Dikau, ya Allah. Maka Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Dan manusia sifatnya lah firasat mereka ialah menumpahkan darah. Dan kita benar-benar menyaksikan hari ini pertumpahan darah yang berlaku di seluruh dunia. Dan hari ini kita lihat fokusnya berlaku di Ukraine dan cukup menyayat hati. Tuan-tuan, buku saya masih relevan. Buku saya tulis tentang sejarah Rusia, walaupun belum masuk lagi tentang peperangan tentang Ukraine, tetapi buku ini dengan rendah dirinya saya menceritakan apakah sikap umat Islam kepada Putin hari ini. Dan umat Islam di Rusia semuanya menyokong Putin sebab sikapnya terhadap Islam cukup lunak untuk hari ini. Dan itulah sebab Islam sedang berkembang di Rusia dengan jayanya. Dan itulah satu poin untuk kita fikirkan. Dan oleh sebab itu jangan kita terpengaruh dengan berita yang disiarkan oleh CNN, yang dipetik oleh TV3. Kita akan terperangkap dengan permainan mereka. Dan saya minta maaf dan saya sudahi dengan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih surah. Nah.